Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 28 Ogos 2020 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Laurendra Fiona Berkaitan. Berikut paparan utama malam ini. Putrajaya penanda aras pembangunan pusat pentadbiran negara yang terus berkembang selepas 25 tahun dilancar. Penduduk Dun Slim mengundi esok. SPR sasar 85% daftar pemilih tunai tanggungjawab. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang diumumkan sebelum ini bakal berakhir pada 31 Ogos. Dan untuk perkembangan terbaru mengenai PKPP, kita ikuti perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sihat walafiat. Alhamdulillah, kehidupan seharian kita telah berjalan hampir seperti biasa melalui amalan norma-norma baru sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir pada 31 Ogos 2020. Penularan wabak COVID-19 dalam negara adalah terkawal dengan hanya 1 digit kes positif yang baru dicatatkan pada masa-masa tertentu. Ekonomi negara kita juga sudah mula menunjukkan tanda-tanda positif ke arah pemulihan. Saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada para petugas Barisan Hadapan dan seluruh rakyat Malaysia. Wabak ini dapat kita kawal kerana saudara dan saudari sekalian mengambil satu tanggungjawab yang serius untuk mencegah COVID-19. Ini termasuk dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan membudayakan norma-norma baru kehidupan. Sungguh pun demikian, penularan COVID-19 di peringkat global masih belum menunjukkan tanda-tanda ianya akan berakhir dalam waktu yang terdekat. Sehingga kini 22 juta kes positif COVID-19 dilaporkan dengan lebih 780,000 kematian. Negara-negara jiran kita juga masih berusaha keras untuk menangani penularan COVID-19. Bagi mengatasi krisis ini, pelbagai pihak sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menjangkakan penularan COVID-19 akan berlanjutan untuk satu tempoh masa yang agak lebih lama. Justru adalah menjadi keutamaan kerajaan pada masa ini untuk mengenal pasti kluster-kluster yang mungkin wujud di negara kita dan mengambil tindakan segera untuk menghalang jangkitan di dalam komuniti. Bagaimana saudara dan saudari pun sedia maklum, negara kita masih berhadapan dengan risiko penularan COVID-19 seperti mana yang berlaku menerusi kluster Siva Gangga, Tawar dan Salah di negeri Kedah, Sanglang di Perlis dan juga kluster di negeri Sarawak baru-baru ini. Risiko ini perlu ditangani segera dan dikawal dengan tindakan-tindakan yang tegas dan tangkas sebelum ia merebak dengan lebih meluas lagi. Ini termasuk tindakan kerajaan
untuk memperketatkan kawalan sempadan negara. Kerajaan telah pun mewajibkan warga negara yang pulang daripada luar negara dan warga asing yang memasuki negara ini untuk menjalani perintah kuarantin selama 14 hari di stesen-stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Saya sedar, berdasarkan perkembangan di peringkat global, kita akan melalui satu tempoh yang agak lebih lama sebelum negara kita dapat bebas sepenuhnya daripada ancaman wabak COVID-19. Dan buat masa ini, keadaan adalah terkawal. Namun sekiranya berlaku peningkatan kes-kes jangkitan di lokaliti tertentu, maka kerajaan akan melaksanakan pendekatan secara bersasar seperti perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau perintah kawalan pergerakan bersasar seperti mana yang telah dilaksanakan di beberapa kawasan sebelum ini. Dan ini bermakna kerajaan masih memerlukan mekanisme undang-undang untuk meneruskan usaha-usaha mencegah dan mengawal penularan wabak COVID-19. Justru demi kepentingan saudara-saudari sekalian, kerajaan telah memutuskan perintah kawalan pergerakan pemulihan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Dengan pelanjutan tempoh PKPP, tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 masih boleh diambil. Ini adalah untuk memastikan semua pihak mematuhi prosedur operasi standard dan protokol kesihatan yang ditetapkan. Negara kita masih berhadapan cabaran getir dalam menangani wabak COVID-19, mengambil kira virus ini masih menular secara aktif di seluruh dunia. Dan melihat kepada kes-kes yang berlaku di luar negara, virus ini bukan saja aktif, malah menular secara cepat pada skala yang besar. Saya sedar bahawa kita tidak boleh mengambil mudah risiko penularan virus super spreader di negara kita. Dan oleh itu, peraturan kuarantin yang ketat di tempat-tempat tertentu akan terus dikuatkuasakan. Tiada siapa dikecualikan daripada peraturan ini dan mana-mana individu yang melanggarnya akan dikenakan hukuman setimpal. Sehubungan itu, saya juga menyokong cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menaikkan kadar kompaun bagi kesalahan-kesalahan yang berkaitan sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ganda dari kadar yang ada sekarang. Walaupun begitu, perkara ini perlu diperhalusi dan Akta 342 itu perlu dipindah terlebih dahulu. Walaupun PKPP dilanjutkan, saya yakin kehidupan saudara-saudari tidak akan terjejas kerana aktiviti harian boleh dilaksanakan seperti biasa dengan pembudayaan norma baru dan pematuhan kepada SOP yang ditetapkan. Yang penting ialah saudara-saudari mesti terus membiasakan diri dengan pemakaian pelitup muka, membasuh tangan, sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengelakkan berada di tempat-tempat yang sesak. Dan saya percaya semua ini telah pun saudara-saudari lakukan selama ini sehingga kita berjaya mengekang penularan wabak COVID-19 di dalam masyarakat kita. Memandangkan pelitup muka adalah satu barangan keperluan yang saudara-saudari gunakan hampir setiap masa, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sedang berunding dengan pihak pengilang dan pembekal untuk menurunkan harga pelitup muka ini. InsyaAllah, jika rundingan ini berhasil,
harga pelitup muka akan lebih berpatutan dan ini akan meringankan sedikit beban saudara-saudari sekalian. Pada masa ini, hampir semua sektor telah pun dibenarkan beroperasi, kecuali sebilangan kecil yang masih tidak dibenarkan, seperti kelab malam dan pusat hiburan. Ini adalah tempat-tempat di mana norma baru agak sukar untuk diamalkan. Kemasukan pelancong asing juga masih tidak dibenarkan untuk mengelakkan penurunan kes-kes import ke dalam negara kita. Aktiviti-aktiviti sukan dibenarkan, tetapi tanpa penglibatan peserta antarabangsa dan penonton. Dan selaras dengan pelanjutan tempoh PKPP, tabung COVID-19 yang diurus oleh NADMA juga akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Sehubungan itu, pihak-pihak yang ingin menyumbang kepada tabung ini bolehlah berbuat demikian. Sumbangan pada tabung ini akan digunakan untuk membantu mangsa COVID-19 dan menyediakan keperluan-keperluan untuk membendung wabak ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dengan semangat sambutan Hari Kebangsaan ke-63 yang bertemakan Malaysia Prihatin, saya menyeru saudara dan saudari semua supaya sentiasa prihatin terhadap tanggungjawab kita untuk membendung penularan wabak COVID-19. Kita semua adalah frontliners yang berada di barisan paling hadapan sekali untuk memerangi dan juga mencegah wabak ini. Saya percaya jika kita semua dapat memainkan peranan masing-masing dalam mencegah wabak COVID-19, negara kita akan berjaya untuk bebas daripada wabak ini dengan lebih cepat lagi. Saya mendoakan semoga saudara dan saudari terus diberikan perlindungan daripada wabak ini dan sentiasa sihat sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, seterusnya kita teruskan dengan perkembangan COVID-19. Untuk hari ini, kes positif kembali mencatat 2 angka dengan 10 kes, iaitu 8 kes import dan 2 kes penularan dalam negara berbanding 5 kes malam. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan seorang warga negara dan 7 bukan warga negara masing-masing India, Indonesia dan Filipina. Daripada 2 kes penularan dalam negara, 1 kes melibatkan warga negara yang dikesan di Kedah daripada saringan bergejala, manakala kes bukan warga negara dikesan di Selangor, iaitu kes saringan tahanan pendatang asing tanpa izin di Depo Tahanan Imigresen DTI Bukit Jalil. Ini menjadikan angka kes positif di Malaysia adalah sebanyak 9,306 kes dengan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan 151 kes. Selain itu, terdapat 36 kes yang telah pulih dengan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 9,030 atau 97.0% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada pertambahan kematian berkaitan COVID-19 dan angka kumulatif kematian adalah kekal 125 kes atau 1.34%. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan sehingga semalam 106,793 pengembara telah tiba di Malaysia. Daripada angka itu, 904 kes dikesan positif COVID-19. Ya, jelas beliau, pengembara dari Indonesia mencatatkan kes positif tertinggi, iaitu 295 kes, diikuti Mesir 93 dan Singapura 70 kes. Bagi membendung penularannya, kawalan di pintu masuk antarabangsa PMA negara dipertingkatkan. Semua pengembara akan melalui proses saringan kesihatan, pengambilan swab bagi ujian COVID-19, memuat turun aplikasi MySejahtera dan menjalani kuarantin diri 14 hari.
Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Putrajaya sering dijadikan contoh dan penanda aras oleh negara-negara luar dalam pembangunan dan pengurusan bandar tersusun. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pusat Pentadbiran Negara itu juga kerap mendapat pujian daripada ketua-ketua negara. Sepanjang 25 tahun sejak pelancarannya, Putrajaya dilihat terus berkembang maju dalam pelbagai aspek pembangunan. Putrajaya semakin berkembang maju sebagai sebuah bandaraya, bukan saja dalam aspek pembangunan fizikal tetapi juga aspek pembangunan sosioekonominya. Maka pada hari ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua amat bertuah kerana berpeluang untuk melihat pelbagai mercu tanda dan kejayaan yang telah pun dicapai. Malahan Putrajaya telah memperolehi pelbagai pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran sambutan Jubli Perak Putrajaya yang turut diserikan dengan pelancaran duit shilling peringatan dan stem keluaran khas Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengucapkan syabas kepada Perbadanan Putrajaya atas pencapaian itu. Beliau menyifatkan terbitan khas Jubli Perak Putrajaya yang dilancarkan hari ini akan diabadikan dalam lipatan sejarah Malaysia sebagai penghormatan yang diberikan bukan sahaja kepada Putrajaya tetapi seluruh rakyat Malaysia. Saya difahamkan terbitan-terbitan khas usaha kerjasama Perbadanan Putrajaya, Bank Negara Malaysia dan Pos Malaysia Berhad telah menjalani proses kajian dan saringan bagi menghasilkan reka bentuk yang unik yang menggambarkan ciri-ciri yang terdapat di Putrajaya. Syabas saya ucapkan pada semua. Selamat menyambut Jubli Perak Putrajaya dan saya berdoakan semoga wilayah Persekutuan Putrajaya terus gemilang di persada dunia. Duit shilling peringatan perak berwarna proof diperbuat daripada logam perak berketurunan 99.9 seberat 31.1 gram setiap keping dengan nilai muka sebanyak RM10 dan jumlah tempahan sebanyak 1,000 keping. Manakala duit shilling peringatan emas Nordic Brilliant Uncirculated pula menggunakan tembaga seberat 8.5 gram setiap keping dengan nilai muka RM1 dan jumlah tempahan sebanyak 15,000 keping. Penerbitan stem keluaran khas pula bertemakan 5 bangunan ikonik Putrajaya iaitu Perdana Putra, Istana Kehakiman, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Kompleks Perbadanan Putrajaya dan Jambatan Seri Gemilang. Esok adalah hari pengundian pilihan raya kecil PRK Dun Slim. Hanya beberapa jam lagi tempoh berkempen akan berakhir. Esok segala tanda tanya mengenai siapa yang akan menjadi peneraju baharu di Dun berkenaan bakal terjawab. Ikuti laporan Syafiq Akhir. Bermula dengan proses penamaan calon pada 15 Ogos lalu, pelaksanaan PRK Dun Slim dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP antara pengalaman baharu buat semua pihak terlibat. Meskipun dijalankan dengan pelaksanaan prosedur operasi standard baharu, setiap proses yang dilalui dilihat berjalan lancar dengan kawalan pihak bertanggungjawab. Situasinya agak tenang dan terkawal. Memandangkan dalam tempoh ni kita masih lagi dalam fasa PKPP. Begitu juga kalau kempennya melibatkan aktiviti-aktiviti kempen secara bergerak.
yang dibuat semuanya mengikut SOP. Tempoh berkempen juga berlangsung tenang apabila bilangan laporan kesalahan ketika berkempen serta salah laku dalam tempoh berkenaan juga rendah. Jadi walau bagaimanapun dalam tempoh tersebut sehinggalah sekarang ni untuk makluman kita juga ada menerima laporan polis. Setakat ni kita menerima sebanyak 4 laporan polis, yang mana satu daripadanya adalah kes perbuatan khianat. Pada hari pengundian esok, seramai 22,749 orang daripada 23,094 pengundi bakal menunaikan tanggungjawab memilih. Manakala seramai 267 orang merupakan pengundi awal dengan 96% daripada jumlah itu telah keluar mengundi. Sementara 78 orang lagi merupakan pengundi pos. Suruhanjaya Pilihan Raya turut menasihatkan orang ramai untuk mengikut dan merujuk arahan yang tertera pada kad pengundi seperti saluran mengundi dan waktu cadangan untuk keluar mengundi bagi mematuhi SOP ditetapkan. Esok akan berlangsungnya hari pengundian bagi pilihan raya kecil N58 Slim yang akan melibatkan 12 pusat daerah mengundi di sekitar DUN ini. Dan apa yang diharapkan, situasi tenang dan lancar bermula daripada proses penamaan calon, pengundian awal dan tempoh berkempen selama 14 hari dapat dikekalkan sehingga proses penjumlahan undi sekaligus pengumuman keputusan di Dewan Seri Tanjung Majlis Daerah Tanjung Malim. Justru sebagai rakyat di sini, pastikan anda menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dan rujuk kad pengundi yang diberikan untuk ketahui saluran mengundi serta waktu digalakkan untuk mengundi esok. Syafiq Akhir, Berita RTM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyasarkan 85% daftar pemilih biasa keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing esok berbanding sasaran 70% sebelum ini. Pengerusinya Dato' Abdul Ghani Saleh turut mengharapkan keputusan rasmi PRK DUN Slim bakal diketahui selewat-lewatnya pukul 9 malam. Ya, saya berharap angka ini meningkat. Sebab PRK ini sepatutnya dia meningkat. Kalau tanya saya amat berharap dia naik sampai 85%. Ya, saya berharap. Sebab apa? Di sini keadaan dia aman, keadaannya tidak jam. Ya. Masyarakat pun masyarakat kampung. Dan banyak pengundi-pengundi kan terdiri daripada masyarakat Felda. Bercakap dalam sidang media di Dewan Seri Tanjung Majlis Daerah Tanjung Malim, Dato' Abdul Ghani menyatakan berpuas hati dengan persiapan serta persediaan hari pengundian esok yang disifatkan berada pada tahap optimum. Seramai 689 petugas SPR akan bertugas memastikan proses pengundian lancar. Program Rumah Perakku membuka peluang kepada golongan B40 untuk memiliki rumah pertama yang berkualiti, selesa dan mampu milik. Siang tadi berlangsungnya majlis penyerahan surat tawaran pembelian Rumah Perakku kepada 98 penerima bagi Ulu Bernam Timur dan Trolak. Rata-rata penerima mengharapkan program ini diperluas dari masa ke semasa. Yelah, banyaknya semuanya tak ada yang mampu kan. Jadi kalau macam peringkat umur saya ni, kira kalau nak ikutkan alhamdulillah lah, kira baguslah. Baguslah untuk bagi before B40 tadi untuk orang kata peluang memiliki rumah. Kalau tak sampai bila-bila pun orang kata dengan harga rumah yang sekarang rasa macam tak mampu untuk memiliki. Diteruskan dan diperbanyakkan lagi sebab memang peranan kerajaan untuk bantu rakyat, insyaAllah. Jadi adanya benda-benda macam ni, saluran bantuan tu sampailah, insyaAllah. Ini rumah bagus, tapi kita orang duduk rumah sewa aja. Saya yang dapat itu banyak senang sikit. Bagi menampung permintaan tinggi daripada program ini, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menyatakan komitmen kerajaan negeri yang kini sedang dalam pra-pembinaan 5,000 lagi rumah perakku yang dijangka siap hujung tahun depan. Yang penerima tawaran hari ini yang saya jumpa, anak lebih kurang daripada 2 hingga 5 orang. Jadi ini pun sebenarnya mereka ni dah terlewat nak memiliki rumah pertama. Jadi kerajaan negeri sedar tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, maka kami memang segera nak melaksanakan.
PAS bersedia menggunakan logo Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum DUN Sabah pada 26 September ini. Jelas Presiden Parti itu, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, tiada masalah untuk menggunakan logo BN yang merupakan rakan parti dalam Muafakat Nasional selain pernah menggunakan lambang lain ketika PAS bersama Perikatan. PAS akan turut menghantar calonnya untuk bertanding. Namun jumlah kerusi bergantung kepada hasil perbincangan bersama Perikatan Nasional. Itu terpulang kepada keputusan yang dibuat. Kalau keputusan simbol masing-masing, semua masing-masing. Kerana saya dipahamkan ada parti Sabah nak buat simbol dia sendiri. Itu pulang. Kita tak ada masalah. Nak pakai simbol masing-masing boleh. Ia terbuka ya. Nak pakai simbol Perikatan Nasional pun boleh. Beliau mengulas perkara itu selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Rusila Marang. Lepas tu, dia ceritalah. Dia kata kita dah kalah. Dia pun menang. Veteran Perang Dunia Kedua kongsi detik bertempur dengan Jepun. Paparan lanjut seketika nanti. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Kita bersama meteorologi untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita terus perhatikan kepada paparan carta angin permukaan iaitu rantau negara kita yang menerima tiupan angin yang agak sederhana kuat iaitu antara 30 hingga 40 km sejam melalui arah tenggara ke semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Dan ini membawa kepada keadaan litupan angin ataupun cerapan awan yang agak tinggi di sekitar negeri Sarawak termasuklah di bahagian utara semenanjung Malaysia dan juga di bahagian perairan Samui. Keadaan kelembapan yang berterusan ini dijangkakan membawa kepada hujan dan ribut petir di 1-2 tempat yang kini sedang berlaku melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga pedalaman negeri Perak termasuklah di negeri Kelantan. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian Mersing, Kota Tinggi Johor dan termasuklah di sekitar selatan negeri Pahang ini masih lagi berlanjutan dan dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya untuk perkembangan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak, tiada hujan yang dicerap di negeri Sabah, manakala di negeri Sarawak pula hujan di 1-2 tempat masih lagi dikenal pasti melibatkan bahagian Limbang dan juga Miri termasuklah di bahagian Kuching iaitu di sekitar Serian dan juga Betong. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti juga. Model numerika di jabatan kami mendapati pada keesokan pagi sekitar jam 7.30 pagi, keadaan cuaca lembap akan tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka Selatan dan hujan akan mula memasuki 1-2 tempat melibatkan pesisiran pantai negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Melaka termasuklah di 1-2 tempat melibatkan utara negeri Johor. Manakala keadaan cuaca di negeri Sabah adalah tiada hujan pada keesokan pagi dan juga hujan dikenal pasti di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Kita perhatikan pada ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum.
Perkembangan bersama Allahyarham Lieutenant Adnan Saidi menentang tentera Jepun di Singapura masih segar dalam ingatannya. Pada usia 99 tahun, Private Ujang Mormin dipercayai satu-satunya veteran Perang Dunia Kedua yang masih hidup di negara ini. Meski sudah di mama usia, beliau yang mesra disapa Tok Ujang masih mampu mengingati detik-detik tragedi pertempuran dengan Jepun itu meski selepas 78 tahun berlalu. Ikuti laporan wartawan Atika Ismail. Pertempuran di Bukit Candu pada 14 Februari 1942 menyaksikan Lieutenant Adnan gugur di medan perang. Private Ujang yang mempertahan kubu di Bukit Cermin ketika itu mengalami kecederaan akibat letupan dan serpihan meriam musuh. Dilahirkan di Rembau Negeri Sembilan, beliau ialah anak Melayu pertama yang diserap ke Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja ketika Perang Dunia Kedua. Dalam usia menghampiri 1 abad, Tok Ujang kini sudah mengalami masalah pendengaran dan pertuturan. Namun apabila ditanya mengenai perjalanan hidupnya ketika mempertahankan tanah air, beliau menceritakannya dengan bersemangat kepada kami. Kita duduk situ bukan kemah, bukan apa, tak ada kemah. Duduk dalam lubang dah lah. Pelindung diri. Satu malam, kita pun tak tahu. Ni meja ini panggil kita orang semua berkumpul. Dia panggil, lampu dia pasang. Lepas itu dia ceritalah, dia kata kita dah kalah. Dia pun menang. Pengorbanan Tok Ujang diperakui kerajaan Britain yang mengurniakan War Medal dan Pacific Star untuk perkhidmatannya antara tahun 1939 hingga 1945. Mengimbas kembali detiknya pulang ke kampung halaman setelah menggadai nyawa bertempur dengan tentera Jepun, Tok Ujang berkata beliau menaiki kereta api tidak berbumbung selama 2 hari 2 malam. Sampai Rembau, kita ketutuplah di Rembau. Apa nak ketiak nak balik kampung. Kalau masa tu logang, nama lalu seorang kalau kita Melayu naik basikal, panggil dia minta hantar ke kampung kuno. Naik basikal tu dengan selamat sampai ke rumah. Naik basikal ni sambutan saudara kita, mak bapak kita, tak boleh cakap lah. Dia sambut kita tu tak boleh cakap lah. Menangis lah. Tok Ujang sempat menunjukkan parut luka di jarinya kesan daripada perang. Beberapa keping gambar turut dikongsi kepada kami. Dia selendang senang pang tu. Dia kono bat senang pang tu pocah. Dia hari ni magang lagi. Bat senang pang. Tak ada. Pantang undur sebelum berjuang bermati-matian. Selaku askar Melayu, Tok Ujang menjadi sosok nyata jerih perih perjuangan prajurit tanah air mempertahan kedaulatan negara daripada penjajah. Nasihat Tok Ujang kepada generasi muda, lakukanlah sesuatu yang bermakna untuk negara mengikut minat dan keupayaan. Atika Ismail, Berita RTM.
Banyak cara untuk kita, anak watan, menzahirkan semangat Hari Kebangsaan. Di Elosta, Kedah Pertubuhan San Seng menyemarakkannya dengan hiasan yang melambangkan kecintaan kepada negara. Ahli kelab itu membina replika logo sambutan tahun ini setinggi 5 meter. Hiasan melibatkan logo sambutan serta jalur gemilang dihasilkan 6 sukarelawan pertubuhan sejak bulan lepas yang menggunakan barangan terpakai termasuk kayu dan besi dengan peruntukan sebanyak RM500. Kita bersamalah dengan objektif Hari Kemerdekaan tiap-tiap tahun. Kita mula dari 2009. Lepas itu tiap-tiap tahun kita ikut juga dengan tengok tujuan dengan objektif Malaysia. Hiasan dalaman Hari Kebangsaan 2020 ini dirasmikan Exco Negeri Dr. Robert Ling Kui Yi. Ingkar arahan PKP, lagi 88 individu dikenakan tindakan kesalahan tertinggi melibatkan parti peribadi. Hak asasi manusia, hak yang kita miliki sejak lahir, antaranya hak kepada nyawa, keperluan asas, kesihatan, pendidikan, kebebasan bersuara dan keselamatan. Hak asasi manusia dimiliki setiap orang tanpa mengira warga negara, jantina, status, bangsa atau agama. Sama-sama kita lindungi, penuhi dan hormati hak asasi manusia. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Lagi 88 individu dikenakan tindakan semalam atas kesalahan ingkar arahan PKP. Kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan daripada jumlah itu 84 individu di kompaun manakala 4 yang lain direman. Kesalahan tertinggi direkodkan melibatkan parti peribadi sebanyak 32 kes, diikuti gagal menyediakan peralatan catatan keluar masuk 31 kes. Kesalahan lain dikesan termasuk tidak memakai pelitup separuh muka, premis beroperasi lebih masa serta aktiviti yang menyukarkan penjarakan fizikal. Semalam, Task Force Operasi mematuhi telah membuat 64,658 pemeriksaan melibatkan 16,334 anggota. Baik, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan kehakiman oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Syafiee Abdullah untuk menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kes penyelewengan dana 1MDB. Hakim Datuk Seri Mariana Yahya memutuskan tiada sebarang bukti menunjukkan bahawa bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas tersalah arah dalam isu pelantikan itu. Mahkamah juga memutuskan bahawa Tan Sri Tommy tidak bertindak di luar perlembagaan atau kuasa berkanun. Justru pelantikan Datuk Seri Gopal sebagai timbalan pendakwa raya kanan adalah mematuhi peruntukan Seksyen 376-3 Kanun Acara Jenayah KAJ. Bermakna pelantikan adalah sah. Susulan keputusan itu, Mahkamah menolak permohonan oleh kedua-dua permohonan dalam kes tersebut. Mahkamah turut memerintahkan pemohon membayar kos mahkamah berjumlah RM10,000. Datuk Seri Najib dan Tan Sri Syafiee memfailkan semakan kehakiman secara berasingan pada Disember tahun lalu.
Baik, ini pula mengenai perbincangan rasuah pengubahan wang haram dan pecah amanah melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bekas Setiausaha Eksekutif kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengaku cuai dalam menguruskan beberapa keping cek yayasan akal budi bagi pembayaran kad kredit milik bekas Timbalan Perdana Menteri itu. Saksi utama pendakwaan Meja Mazlina Mazlan alias Ramli berkata beliau mengakui kesilapannya kerana telah membuat pembayaran kad kredit melebihi daripada jumlah sebenar dengan menggunakan cek yayasan itu. Beliau berkata demikian ketika disoal balas peguam Datuk Ahmad Zahid Zainal. Pertanyaan itu merujuk kepada satu penyata kad kredit bertarikh 28 Disember 2013 bahawa jumlah baki semasa yang perlu dibayar adalah sebanyak RM65,153.32. Namun Meja Mazlina membayar lebih iaitu RM71,283 dengan dua cek berasingan bernilai RM63,701 dan RM7,581. Baik, Syarikat Pengurusan Aset dan Penyelesaian Infrastruktur UEM Genta Berhad menyatakan minat untuk membida projek berkaitan kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR dan sistem transit rapid RTS. Pengarah urusan merangkap Ketua Pegawai Eksekutifnya Syarul Nizam Samsudin berkata langkah itu seiring fokus syarikat yang mahu meneroka lebih banyak peluang dalam sektor rel dan infrastruktur di negara ini. In the past, we have done projects like LRT extension, and we have the capabilities in rail, particularly in PMC or SICE, as well as looking at systems engineering. So I think the team is basically relooking at what the available areas, and then I think the second half of the year we will participate if the government announces anything. Syarul Nizam berkata demikian dalam taklimat media mengenai prestasi keuangan syarikat. Baik saudara, seperti biasa setiap Jumaat kita ikuti harga mingguan petrol dan diesel. Harga baharu berkekuatan kuasa tengah malam ini sehingga 4 September depan. Baik saudara, seterusnya untuk bermasukan kita akan bersama dengan Syairul Islam. Silakan. Satuan Muay Thai cadang pertukaran bidang sukan untuk peluang ke Olimpik. Kalender kejohanan badminton dunia diubah suai susulan COVID-19. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persatuan Muay Thai Malaysia PMM mencadangkan kepada Majlis Sukan Negara MSN agar pemenang pingat emas Sukan C Filipina Muhammad Rifdin Masdur diserap ke Sukan Tinju menerusi program pertukaran bidang sukan atau Sport Swap. Jelas Presiden PMM Datuk Muhammad Shahnaz Azmi ini membolehkan lebih ramai atlet sukan tempur layak ke Olimpik memandangkan sukan Muay Thai tidak dipertandingkan di tamasya sukan berkenaan. Jelas Datuk Shahnaz, Rifdin 18 tahun memiliki potensi untuk digilap dan ketika ini berada di kedudukan nombor 1 dunia bagi kategori bawah 45 kg. So kita cadangkan kepada MSN dan MSN kata akan dibawa ke peringkat tertinggi untuk bawa, sebab saya cadangkan supaya Rifdin diserapkan di skuad Olimpik untuk tinju because dia sangat-sangat berbakat. Tambah Datuk Shahnaz, pertukaran bidang sukan dalam dunia sukan tempur bukan sesuatu yang asing kerana beberapa negara sudah melakukan demikian, iaitu Thailand, Vietnam dan Filipina. Cadangan nama Rifdin adalah program yang pertama dilakukan oleh PMM. Pada Sukan C Filipina tahun lepas, Rifdin berjaya meraih pingat emas menerusi acara 45 kg, menewaskan peserta pilihan dari Laos, Sulisi Singsavat menerusi putusan knockout.
Sementara itu, Presiden Persatuan Muay Thai Malaysia PMM Datuk Muhammad Shahnaz Azmi telah memilih 14 orang atlet terbaik sebagai persiapan Sukan SEA Vietnam dengan 3 atlet yang berada di kedudukan dunia menjadi taruhan emas. Kita ada lebih kurang 14 atlet yang kita sedang persiapkan untuk Sukan SEA di Vietnam tahun 2021 dan saya juga telah maklumkan kepada mesyuarat berdasarkan kejohanan-kejohanan pro yang kita hantar sebelum ni, atlet kita sekarang 3 orang berada dalam ranking dunia. Antaranya Muhammad Rifdin Masdo yang berada di kedudukan nombor 1 dunia kategori 45 kg, Muhammad Fazaki Muhammad Zaki yang berada nombor 7 dunia dan Rizwan Nur Syahmi dalam nombor 12 terbaik dunia. Tambah Datuk Shahnaz, kem latihan atlet akan bermula minggu depan di Majlis Sukan Negara MSN. Kem skuad Muay Thai tahun lalu berjaya meraih pingat emas menerusi Rifdin bagi kategori 45 kg. Baik saudara, Persekutuan Badminton Dunia BWF memutuskan untuk melaksanakan kalender kejohanan yang diubah suai dalam saingan jelajah dunia BWF musim ini susulan COVID-19. Menurut BWF dalam kenyataan hari ini, pusingan akhir Piala Thomas dan Uber 2020 akan diteruskan seperti jadual di Aarhus, Denmark dari 3 hingga 11 Oktober ini. Selepas kejohanan berprestij itu, saingan jelajah dunia akan disambung semula dengan kejohanan terbuka Denmark 1 dan 2 di Odense, masing-masing dari 13 hingga 18 Oktober dan 20 hingga 25 Oktober. Selepas terbuka Denmark, BWF berkata saingan jelajah dunia akan diteruskan dengan 3 siri kejohanan di Asia pada November ini sebelum musim ini melabuhkan tirai pada jelajah dunia akhir BWF. Bagaimanapun, tarikh dan lokasi kejohanan jelajah dunia akhir itu belum ditetapkan. Menurut Badan Induk Badminton Dunia itu, semua baki kejohanan jelajah dunia BWF berdasarkan kalender awal tidak akan berlangsung pada tarikh dan lokasi yang disenaraikan pada asalnya. Sementara itu, Setiausaha Agung BWF Thomas Land dalam kenyataan sama berkata, BWF dan ahli gabungannya tidak boleh menganjurkan pelbagai kejohanan musim ini sejak COVID-19 telah memberikan impak besar kepada banyak negara. Jadual kalender kejohanan terpaksa diubah suai kerana urusan logistik perjalanan antara negara dan sekatan perjalanan merupakan cabaran terbesar. Persatuan Menembak Kebangsaan Malaysia NSAM akan tetap menganjurkan sekurang-kurangnya 2 lagi kejohanan tahun ini. Ia bagi memastikan setiap atlet ahli gabungannya bersaing secara kompetitif bagi membolehkan NSAM membuat penilaiannya bagi mengisi slot ke Sukan SEA Vietnam tahun depan. Pengurus pasukan NSAM Datuk Musa Omar berkata antara kejohanan yang telah dirancang ialah Piala Tun Hanif dan kejohanan menembak kebangsaan yang dijadual berlangsung pada penghujung September dan Oktober. Kita tak ada orang panggil exposure lain untuk kita punya atlet. So kita rasa kita terpaksalah buat 2 pertandingan. Date tu akan kita ni kan. Kejohanan akan berlangsung di Lapang Sasar Menembak Kebangsaan Subang. Tambah Datuk Musa, pihaknya telah berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara dari segi SOP pertandingan dan kawalan COVID-19 dan pihaknya sudah mendapat lampu hijau dari ketiga-tiga pemegang taruh tersebut untuk menganjurkan pertandingan. Sementara itu, Datuk Musa Omar memberitahu atlet menembak Malaysia mungkin akan ke Hanoi 3 bulan lebih awal dari tarikh penganjuran Sukan SEA bagi menghadapi kejohanan menembak Asia Tenggara. Namun, beliau dimaklumkan oleh tuan rumah bahawa semua acara akan dilangsungkan kecuali rifle dan itu sedikit menggusarkan NSAM dalam misi memburu pingat. So saya dah signal kepada OCM lah bila dia attend mesyuarat yang nak game tu, nanti kita akan merayu supaya team event rifle ada. Pasal kita ni sebenarnya team event yang strong. Kalau team event tak ada, kita punya chance nak dapat peluang nak dapat pingat emas tu kurang. Tambah beliau, Sukan Commonwealth Birmingham tidak akan menganjurkan acara menembak tetapi acara tersebut akan dipertandingkan semula di Sukan Commonwealth India. NSAM akan mempertaruhkan 4 penembak senior dan beberapa atlet muda yang akan dikenal pasti selepas Sukan SEA Hanoi nanti. Saudara, paparan itu mengakhiri berita sukan hari ini. Saya Syahrul Islam, kita teruskan bersama Faris dan juga Fiona dalam segmen hashtag.
Lita Nürburgring Jerman bukan asing bagi peminat otomotif dan sukan pemotoran di seluruh dunia. Namun, siapa sangka kereta nasional Proton Wira baru-baru ini menjadi perbualan selepas bersaing bersama beberapa kereta hebat seperti Porsche di Lita Iconic Jerman. Lebih menarik perhatian, kreativiti beradik kembar dari Belanda ini menampilkan rupa bentuk dan kemasan kereta itu seakan teksi di Malaysia. Usia bukan penghalang buat seorang warga emas berusia 74 tahun berbasikal ke Kuala Lumpur dari Kota Baru Kelantan sempena sambutan Hari Kebangsaan. Lebih mencabar, kayuhan ini dilakukan secara solo. Namun, ini bukan kali pertama beliau mengayuh basikal dari Kelantan ke Kuala Lumpur. Kayuhan ini dijangka berakhir di kediamannya di Jalan Teliput, Kota Baru pada hari bersejarah 31 Ogos. Wan Hashim tersenarai dalam Malaysia Book of Record kali pertama pada 2014 sebagai lelaki tua yang berjaya membuat kayuhan solo sejauh 2,200 km mengelilingi semenanjung Malaysia. Meski pandemik COVID-19 masih lagi belum berakhir, pertandingan Lumba Tong Sampah tetap berlangsung di sebuah bandar Zagreb, Croatia. Aktiviti berkenaan merupakan sebahagian acara perarakan yang menjadi pembukaan kepada festival tempatan yang diberi nama SES East the Best. Festival tertua di bandar ini juga menampilkan banyak persembahan kesenian bengkel dan konsert di pelbagai lokasi dalam bandaraya Ban Selasic Square, Croatia. Baik, bulan kemerdekaan terus disemarakkan meski disambut dalam norma baharu susulan pandemik COVID-19. Tidak terkecuali radio urban terkenal KLFM yang mengambil inisiatif menghasilkan lagu berjudul Olah Oleh Merdeka. Program terbitan Hamimah Muhammad Yusof atau DJ Mimi itu bukan sahaja memberi suntikan semangat kepada pendengar, malah warga kerja KLFM sendiri. Buat jelung kali juga, stesen KLFM turut menggabungkan penyanyi rap terkenal Waris bagi mewujudkan kelainan menerusi rentak catchy. Berdurasi 3 minit 46 saat, lagu ini turut disertai semua penyampai radio KLFM dalam rakaman lagu dan video muzik. Kita nak buat kelainan sebenarnya. Kalau sebelum-sebelum ni kita je DJ je kan. So macam kalau DJ je setiap tahun apa kelainannya, betul tak? Jadi kita menampilkan Waris. Sebab orang tahu Waris ni memang serasi ataupun biasa dengan rap dia. So rap ni dia seiring dengan KL yang ada gaya urban. So bila ada urban, so dia memang serasi lah. Sebab tu kita panggil Waris adalah antara orang yang sesuai untuk diketengahkan dalam klip video ni. Jadi kita nak menggambarkan kenikmatan yang sedang kita alami sekarang ini. Bila sebut olah oleh, kita akan rasa gembira. Dan inilah yang kita nak tunjukkan kepada semua yang dengar, yang menonton dalam klip video Oleh-Oleh Merdeka yang kami nyanyikan oleh warga KLFM ni untuk memberikan keseronokan, kegembiraan untuk meraihkan Hari Kebangsaan. Berkongsi mengenai penghasilan klip video berkenaan, menurut Nur Syafiq Osman atau DJ Syafiq, hubungan erat sesama penyampai memudahkan setiap proses rakaman yang mengambil masa 2 hari berlatar belakangkan keindahan ibu kota. Dah baik dalam kenalan. Saya pun sebenarnya baru di KLFM, baru setahun. Tapi dah di RTM dah lama dah kenal Jolasri. Itulah kami dah kenalan. Tapi itulah kami bersama dekat set tu memang gurau-gurau. Lepas tu dengan keagrapan tu dibawa pula ke klip video tu nampak lebih menarik lah. Pengurus stesen KLFM Fairuz Muhammad Razi turut berbangga dengan semangat yang ditonjolkan anak-anak buahnya dan mahu momentum itu dapat dikekalkan. KLFM merasakan itu salah satu sumbangan kita sempena Bulan Kebangsaan dan kali ini kami melibatkan penyertaan semua DJ-DJ KLFM dan ini juga salah satu cara untuk mempromosikan DJ-DJ KLFM dan stesen KLFM itu sendiri. Lagu ciptaan Wan Amirun dan lirik Anastasia ini boleh didengari di stesen radio tempatan serta di semua platform digital. Berita perdana berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda anda cintakan negara. Budayakan kebiasaan baru, bendung COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.